A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan berkaitan dengan konsep rezeki yang halal dan thayyib. Okey. Jadi yang pertama saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal? Siapakah yang memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal dan rezeki yang baik? Thayyib itu maksudnya, thayyiban itu maksudnya yang baik. Jadi yang memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menjadikan kita, bukan Encik Amir, bukan saya, bukan kerajaan, bukan manusia, tetapi adalah Tuhan kita. Jadi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu kewajipan. Maka untuk mencari rezeki yang halal itu merupakan satu kewajipan bagi setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita. Jadi di manakah dalil ataupun perintah Allah itu? Kat mana kita nak jumpa? Maka kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah ayat 172, maka tuan-tuan akan jumpa satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Maka perintah ini bukan kepada manusia, bukan kepada maksudnya bukan kepada manusia biasa, tetapi kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, maka kita kena mengambil apa yang Allah SWT seru, apa yang Allah SWT perintahkan. Allah kata apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan makanlah. Dekat situ Allah SWT memberikan satu arahan. Dekat sini dipanggil sebagai fi'il amar. Fi'il amar ni maksudnya adalah arahan daripada Allah SWT. Allah kata apa? Makanlah min thayyibat. Makanlah daripada benda-benda yang baik dalam kurungan yakni yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Kan? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita supaya kita ini memakan benda-benda yang baik. Baik dalam erti kata di sini adalah benda-benda yang halal. Dan arahan ini bukan sahaja Allah SWT perintahkan kepada kita sebagai hamba dia yang beriman, tetapi Allah perintahkan juga kepada setiap para rasul dan para nabi. Ini berdasarkan firman Allah. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah seru kepada semua para rasul. Semua para nabi dan para rasul, Allah SWT seru. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wahai para rasul. Rusul dekat sini jamak. Jamak ni maksudnya ramai, bukan seorang tapi semua. Allah seru kepada semua para rasul. Wahai para rasul, kulu. Sekali lagi Allah perintahkan. Kat sini ada fi'il amar. Fi'il amar yang bermaksud satu perintah. Kulu, makanlah minat thayyibat, daripada benda-benda yang baik lagi yang halal. Dan kerjakanlah amalan soleh. Wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Dan sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Jadi dekat sini Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh para rasul. Dan bukan saja ke para rasul, Allah juga menyeru kita orang-orang yang beriman supaya mengambil makanan, supaya mencari rezeki. Biasanya rezeki ini adalah untuk kita makan. Kan? Kasb dia panggil. Maksudnya daripada kita punca rezeki kita. Rezeki daripada satu rezeki itu kita gunakan untuk antaranya adalah untuk kita makan. Maka Allah kata makanlah daripada benda-benda yang baik. Maka dekat sini Syekh Qutb dalam tafsirnya ada menafsirkan apakah yang dimaksudkan dengan ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kan? Apa penerangan kepada ayat ini? Kata Syekh Qutb, Said Qutb, dia kata apa dalam tafsirnya fi Zilalil Quran, dia kata dialah
yang mengharuskan makanan yang baik yang dikurniakan kepada mereka, iaitu Allah menyedarkan mereka bahawa dia tidak sesekali mengharamkan sesuatu yang baik, dan apabila dia mengharamkan sesuatu makanan, maka bererti makanan itu sebenarnya tidak baik. Bukannya semata-mata dia mahu mengharamkannya dan menyusahkan mereka, malah dialah dari mulanya yang melimpahkan rezeki kepada mereka. Maksudnya dekat sini, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menghalang kita untuk makan apa-apa. Tak ada pengharaman. Dalam makan ni semua boleh makan. Tetapi Allah kata pilihlah makanan-makanan yang baik. Dekat erti kata di sini adalah makanan-makanan yang halal. Makanan-makanan yang sumbernya adalah daripada sumber yang halal. Maka dekat sinilah kita nak bawakan konsep rezeki yang halal dan baik. Kan? Makanan yang baik itu dapat daripada mana? Makanan yang baik itu dapat daripada rezeki yang baik, rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Al-Maghari dekat sini, Al-Maghari dia kata apa? Di sini diperintahkan memakan makanan yang baik didahulukan berbanding dengan perintah mengerjakan amalan soleh. Kan? Dekat sini kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala dia perintahkan para rasul. Kita tengok ayat yang sebelumnya, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh para rasul ini makan benda yang baik dulu, baru buat amal soleh? Kan? Tengok tak? Kulu min thayyibat. Allah kata makanlah benda-benda yang baik, kemudian baru Allah kata wa'malu solihah, dan buatlah benda-benda ataupun perkara-perkara kebaikan. Buatlah amal-amal soleh. Kerana apa dekat sini? Jadi dekat sini dia katakan kenapa Allah mulakan makan benda yang baik? Kerana dikatakan dekat sini, dia kata hal ini menunjukkan bahawa amalan soleh tidak akan diterima sekiranya apa yang kita makan itu bukan daripada benda-benda yang baik. Faham tak? Kan Allah kata ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Makanlah daripada benda-benda yang baik. Wa'malu solihah. Baru Allah kata buatlah amal-amal kebaikan. Kenapa? Kerana amal baik tak akan diterima kalau orang yang buat baik itu dia makan daripada sumber yang haram. Kan? Dia ambil daripada sumber rezeki yang haram, kemudian dia buat haji, dia solat. Macam mana Allah nak terima solat dia? Macam mana Allah nak terima doa? Sedangkan apa yang dia makan, apa yang dia dapat, apa yang dia pakai adalah daripada sumber-sumber yang haram. Ini berdasarkan daripada apa? Berdasarkan daripada sebuah hadis yang sahih, iaitu yang mana Nabi SAW telah pun bersabda. Hadis yang masyhur. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa buka kitab Arba'in Nawawi, kan? Kita biasa dengar hadis 40, hadis 40. Tuan-tuan tengok hadis nombor 10 daripada Arba'in Nawawi. Kat situ Nabi SAW ada mengingatkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Arba'in Nawawi ni hadis-hadis yang ada dalam himpunan 40 hadis Imam Nawawi adalah hadis-hadis yang terpilih, hadis-hadis yang mempunyai kadang-kadang dia menjadi sumber ataupun asas kepada kaedah-kaedah Islam. Kalaulah seseorang itu menghafal 40 hadis ini, maka dah cukup bagi dia untuk berhujah tentang apa sahaja yang datang tentang agama. Maka dengan sebab itulah hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis yang ada dalam Imam Nawawi kumpulkan ni merupakan hadis yang kuat-kuat, hadis yang merupakan sumber, hadis yang merupakan hujah. Bila mana kita nak berhujah, kita nak berdalil, 40 hadis ni kalau siapa yang hafal, maka cukup untuk dia berhujah. Okey, kita tengok kepada hadis yang nombor 10, yang mana Nabi SAW bersabda, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya Allah itu adalah baik. Allah suka benda-benda yang baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima melainkan sesuatu benda yang baik. Allah tu dah baik. Allah suka benda-benda yang baik. Maka Allah SWT hanya menerima benda-benda yang baik. Kan? Sebab tu kalau kita nak bersedekah, kita bersedekah benda yang paling baik yang ada pada kita. Kan? Kita kembali kepada kisah Qabil dan Khabil. Kan, anak Nabi Adam, yang mana bila mana mereka ni diminta untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Yang seorang ni dia bagi binatang yang paling buruk yang dia ada. Yang seorang ni cari yang gemuk-gemuk, yang paling hebat yang dia ada. Maka Allah menerima yang gemuk-gemuk yang hebat. Sebab Allah itu baik dan menerima hanya benda yang baik.
Kemudian wa innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin, orang-orang yang beriman, sama seperti mana Allah memerintahkan para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, itulah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat, wa'malu salihah. Wa qala ta'ala. Kan? Allah perintahkan para rasul supaya makan benda yang baik. Dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman juga supaya makan benda-benda yang baik. Berdasarkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kemudian, Nabi SAW menceritakan perihal seorang lelaki. Nabi kata, Summa zakarar rajula. Nabi ceritakan kisah seorang lelaki. Yutilus safar. Yang jauh perjalanannya. Dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita boleh mengambil faedah berkaitan dengan waktu bila seseorang itu berdoa, doanya mustajab. Yang pertama, Nabi kata, Ar-rajula yutilus safar. Seorang lelaki yang jauh perjalanannya. Sebab tu antara waktu yang mustajab doa adalah ketika kita musafir. Seorang yang musafir, doanya mustajab sehingga dia sampai ke tempat yang dia tuju. Jadi sebab tu mulakan permusafiran dengan doa-doa yang baik. Kalau ada orang yang bermusafir, doakan saya dalam permusafiran anda. Kerana doa orang yang musafir itu adalah doa yang mustajab. Ni Nabi sebutkan ciri-ciri doa orang yang mustajab. Ar-rajula yutilus safar. Perjalanannya panjang. Ash'asa aghbara. Dan dalam keadaan yang kusut masai. Kan, dalam keadaan ash'asa ni rambut yang berdebu, aghbara dalam keadaan yang penuh kekotoran, maksudnya dalam keadaan tak bersih. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, ketika mana kita buat haji, kita berada di padang Arafah, kan? Kalau tuan-tuan yang buat haji, kan ada ustaz-ustaz kata kalau boleh berada dalam keadaan yang macam mana kita kusut masai, sebab kita sendiri, sifat kita sebagai seorang manusia. Kalau seorang peminta sedekah pakai baju cantik-cantik, pakai tie, pakai bawa beg, kita nak bagi tak dia? Kita nak bagi tak dia punya, maksudnya kita nak bagi sedekah. Tak sedekah dekat dia? Tak. Tapi kalau seorang yang datang dengan compang-camping, tangan dia patah ataupun dalam keadaan yang keadaan dia yang sangat miskin yang kita tengok pun alamak kesian. Sebab tu kadang-kadang orang nak menipu, nak minta sedekah, dia pakai baju yang paling buruk yang dia ada. Betul. Kan? Dia tak pakai baju cantik-cantik sebab dia tahu kalau pakai cantik-cantik siapa nak bagi? Kita pun tak nak bagi. Baju cantik lebih mahal daripada aku, nak minta sedekah. Betul tak? Betul. Dan satu lagi, ketika mana kita buat solat istisqa, minta hujan. Kan? Ketika mana mungkin Malaysia ni susahlah kita nak buat solat istisqa sebab hujan kita banyak. Tapi kalau masa saya belajar dulu di Saudi purata hujan setahun 10 kali je. Purata. Dan kalau dalam tempoh 3 bulan kadang tak hujan, kadang kerajaan minta supaya kita buat solat istisqa. Dan imam akan ingatkan kita, besok kita akan buat solat istisqa. Kalau boleh pakai baju yang paling buruk yang ada. Kan Nabi SAW pun pakai. Kemudian dalam keadaan kusuk masai, menunjukkan kita ni seorang benar-benar seorang hamba yang memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maksudnya nak menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah. Jadi dekat sini seorang lelaki yang panjang pemusafirannya, kemudian berada dalam keadaan kusut masai, kan? Dalam keadaan yang memang kita pandang pun kita akan rasa simpati. Yamuddu yadaihi ila samai, kemudian diangkat tangan dia ke langit. Maka antara ciri-ciri kita nak dapatkan doa yang mustajab adalah kita mengangkat tangan bila mana kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah. Kan Nabi SAW ketika mana perang Badar, Nabi SAW doa angkat tangan sampai nampak putih ketiak Nabi. Nabi mohon kepada Allah. Dalam musim haji, kan Nabi berdoa angkat tangan, bersungguh-sungguh mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika berdoa, kita angkat tangan, kita betul-betul minta dengan Allah, itu menunjukkan kita seorang hamba yang sangat-sangat memerlukan kepada Allah. Dan mengangkat tangan ke langit sambil menyebut, Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Iaitu dengan rintihan daripada hati. Kan?
Kita kalau kita nak minta sesuatu pun, kalau dekat orang, tolonglah saya tuan, tolonglah saya tuan. Betul tak? Kan? Betul. Mak nak makan, tolonglah, tolonglah. Begitu juga bila bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena merayu, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Allah. Kan? Merayu kepada Allah. Angkat tangan, merayu kepada Allah. Kemudian kata Nabi SAW, dia dah buat semua ciri-ciri doa yang mustajab kalau yang sepatutnya. Akan tetapi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Akan tetapi lelaki ini makanannya adalah daripada sumber yang haram. Minumannya daripada sumber yang haram. Dan dia memakai pakaian daripada sumber yang haram. Dan dia juga, dia kata, dan semua apa yang ada pada dia daripada sumber yang haram. Kemudian Nabi kata, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya hendak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, kata Imam Al-Maghari, dia kata apa? Dia kata, kenapa Allah memulakan kepada para rasul, makanlah benda-benda yang baik, yakni benda-benda yang halal daripada sumber yang halal. Kerana penerimaan sesuatu amalan kebaikan yang kita buat itu adalah berpunca daripada rezeki yang kita dapat. Kalau daripada rezeki yang halal, maka amalan yang kita lakukan selepas itu, doa yang kita mohonkan kepada Allah selepas itu, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau rezeki yang kita dapat, benda yang kita bagi makan kepada anak bini kita, benda yang kita masukkan dalam mulut kita adalah daripada sumber-sumber yang haram, maka berdoalah bagaimanapun, pergilah ke Mekah ke mana pun, maka ia tidak akan nampak perubahan iman dalam diri kita. Sebab tu ada setengah-setengah orang, dia buat haji, dia buat bagi, tapi perubahan dia tak ada. Apa dekat sini dia kata, kalau menurut Prof Kamil itu, dia kata apa? Haji mengubah sempadan iman. Kan? Maksudnya perubahan iman tu, kan, kita tengok tak ada apa-apa perubahan, sedangkan banyak dah amal kebaikan yang dia buat. Kerana apa terhalang? Kerana daripada rezeki itu, daripada sumber yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata dekat sini, Ibnu Rajab Al-Hambali dia kata apa? Daripada sebesar perkara yang menghasilkan amalan yang baik bagi orang yang beriman adalah baik makanannya, iaitu daripada punca dan sumber yang halal. Dengan demikian, ia akan membawa kepada baik dan sucinya amalan. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak diterima amalan dan tidak suci serta bersih kecuali dengan makanan yang halal. Makanan yang halal tu daripada mana? Daripada sumber rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, sumber rezeki yang berkat dan halal ini sangat penting dalam kehidupan. Ini dibuktikan dengan beberapa hadis Nabi ketika mana Nabi ajarkan kepada para sahabat doa pada waktu pagi. Kan, Nabi kata pada waktu pagi baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Nabi suruh pagi-pagi kita berdoa supaya kita minta ilmu yang bermanfaat. Kan? Minta pagi-pagi, bangun pagi lepas main subuh doa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Nampak tak? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kerana ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kita kenal kepada Allah, yang membawa kita kepada takwa kepada Allah, yang membawa kita kenal erti halal dan haram. Kenapa orang ambil benda yang halal, yang haram? Kenapa orang tak takut kepada azab Allah? Kerana dia tak ada ilmu. Ilmu yang bermanfaat tu tak ada. Dia mungkin tahu, tetapi tahu sahaja tanpa manfaat, tanpa diamalkan, maka dia bukan ilmu yang bermanfaat. Maka sebab tu Nabi suruh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kemudian yang kedua, rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini adalah rezeki yang halal, rezeki yang diberkati. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan setiap amalan yang diterima oleh Allah. Penat tuan-tuan kalau kita hidup setiap hari, kita buat amalan tetapi Allah tak terima amalan kita. Maka ianya adalah satu benda yang sia-sia. Kan? Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita baca dalam doa kunut. Awal pagi kita baca dalam doa kunut, kan? Allahumma hdini fi man hadait
Wa afini fi man afait. Ya Allah, bagikanlah aku hidayah, kemudian sihatkan tubuh badan aku. Wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Berikan kita perlindungan ataupun berikan kita perlindungan. Maksudnya tawalla ni perlindungan ataupun macam kita ada bodyguard, maksudnya kita sentiasa dijaga. Wa tawallani fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Dan berkatilah kepada apa yang Engkau berikan kepada kami. Setiap yang Allah berikan kepada kita, kita mohon keberkatan daripada Allah. Biarpun sedikit, kalau berkat, ianya mencukupi. Tetapi kalau banyak, tidak ada keberkatan. Kemudian daripada sumber yang rezeki yang tidak halal, kan, rezeki yang tidak diberkati, maka itu dia akan membawa kepada penyiksaan, kepada maksudnya di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita doa-doa ini supaya apa? Supaya antaranya mesti diselitkan. Berikanlah kami rezeki yang baik, rezeki yang halal, kan? Sebab tu kalau doa, dalam doa pun kalau tuan-tuan buka kepada doa lepas sembahyang, dia kata, dia ada doa, kan? Allahumma inni as'aluka salamatan fi dinik wa afiatan fi badanik. Bukan Allahumma ini as'aluka, apa, ada ayat dia, maksud dia ada doa supaya kita diberikan rezeki yang diberkati, kan, kerana rezeki yang berkat dia akan merupakan adalah rezeki yang halal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu apa yang akan bakal masuk ke dalam badan kita. Sebab kita tak nak dalam badan kita ini ditumbuhi dengan benda-benda yang haram. Kerana Nabi SAW ada bersabda, kullu lahmin nabata min haramin. Kan, Nabi kata setiap daging, sebab apa yang kita makan dia akan menjadi darah daging kita. Sebab tu Nabi kata kullu lahmin nabata min haramin. Ya, maksudnya yang tumbuh dengan sesuatu benda yang haram, fannaru aula bihi. Dan sesungguhnya api neraka itu adalah lebih baik baginya. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu kadang-kadang kita terfikir, kenapa hidup kita sentiasa berada dalam keluh kesah? Kenapa kita ni, anak-anak kita tidak taat dan patuh pada perintah Allah, tak nak mendengar, tak nak menjadi anak-anak yang anak-anak yang baik? Maka kita kena cek balik, kita kena muhasabah balik daripada mana rezeki yang kita ambil, apa yang kita bagi makan kepada anak dan isteri kita. Dan sebelum akhir, saya nak bawa kepada tuan-tuan satu kisah, bagaimana dua kisah. Yang pertama berkaitan dengan sahabat Nabi, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang kedua berkaitan dengan Imam Syafi'i. Yang pertama ni kisah dia, kisah ni diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Aisyah yang ceritakan, maka dia disebut sebagai asar lah. Kalau hadis daripada Nabi, kalau daripada sahabat dia panggil asar. Maka dia adalah satu kisah yang diceritakan oleh anak Saidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, iaitu Saidina Aisyah, yang mana dia mengatakan bahawa ayahnya ada seorang hamba, ada seorang hamba lelaki. Ayah dia ni ada seorang hamba, dan pada suatu hari hamba lelaki ni dia datang kepada Saidina Abu Bakar dengan membawa satu makanan. Dia bawa makanan dekat Saidina Abu Bakar. Kemudian Saidina Abu Bakar tak banyak bertanya, kan? Bila mana diberikan dia kepada dia makanan ni, maka dia terus makan. Lepas dia makan, barulah hamba dia ni tanya dekat dia. Dia kata, wahai tuan, dia kata, kau tak nak tanya ke dekat aku daripada mana aku dapat makanan ni? Kan? Barulah ketika itu Abu Bakar tersedar. Tak. Kemudian dia pun tanya dekat hamba dia. Dia kata, dari mana kamu dapat makanan ni? Kan? Jadi hamba dia bagi tahu, dia kata, sebenarnya semasa aku zaman jahiliah, aku belum masuk Islam, aku merupakan pawang ataupun aku merupakan bomoh olok-olok. Bukanlah bomoh pun, main teka-teka je. Jadi ramai orang datang jumpa aku, kan? Dia kata aku ni bomoh yang bukan bomoh lah, maksudnya dia buat kalau macam cerita Piramli tu kan, ada Doremi tu, bom tepuk, dah dengar, maksudnya dia mendapatkan rezeki daripada sumber yang tak halal lah, maksudnya dengan menipu orang. Sebenarnya dia bukan bomoh, tapi dia berlakon bomoh. Dia kata dulu semasa zahiliah aku pernah melakukan amalan menelik, ataupun aku ni merupakan seorang bomoh, padahal aku tak mahir pun dalam bidang tu, aku tak tahu apa-apa pun, main teka-teka je. Dia kata kemudian
ada seorang lelaki. Lelaki ni datang jumpa aku. Kemudian dia tanyakan aku tentang sesuatu. Agaknya lelaki ni minta telik lah. Ataupun tanya bomoh ni. Jadi yang hamba dia ni, dia kata aku tak tahu, aku main cakap je. Yang penting aku dapat duit. Aku tak ada ilmu. Kemudian dia kata ada seorang lelaki datang kepada aku. Kemudian aku tipu dia. Aku cakaplah sekian-sekian macam ni. Kemudian hari ini, dah lepas tu dia dah lepas dia cakap tu, dia pun tinggal lah kan. Tak tahulah apa yang jadi pada lelaki tu. Kemudian lepas tu dia masuk Islam, dia duduk dengan Saidina Abu Bakar, dia jadi seorang hamba dan dia beriman dengan Allah dan Rasulnya lah. Dia jadi seorang hamba yang beriman. Kemudian Abu Bakar ni perintahkan dia pergi ke pasar. Dalam perjalanan dia ke pasar, dia jumpa dengan lelaki yang pernah dia tipu. Kan? Dia jumpa lelaki yang pernah dia tipu. Nak ditakdirkan Allah, walaupun dia menipu, rupa-rupanya jadi betul kepada lelaki tu. Katalah dia telik sekian. Katalah kalau lelaki ni kan orang kadang-kadang dia nak nombor ekor, dia suka jumpa Tok Bomoh. Apa nombor yang saya dapat? Dia pun main teka-teka, dia kata 1, 2, 3 kan. Dia pun tak tahu, dia main teka je. Jadi orang yang dengar ni, dia ingat dia ni betul Tok Bomoh ni kan. Lepas tu dia pun tikamlah nombor ekor, dia dapatlah. Dia letak 1, 2, 3. Bila dia tikam 1, 2, 3 tu betul-betul kena. Kan? Nak ditakdirkan Allah, betul-betul kena. Bila kena, orang lelaki ni rasa seronok lah. Tapi dia cari balik yang hamba ni tak jumpa. Dan dia jumpa semula ketika mana lelaki ni tadi, hamba ni nak pergi ke pasar atas arahan Saidina Abu Bakar. Maka dia kata, ketika itu aku jumpa balik. Hari itu aku menjumpainya kembali. Dan orang ni punyalah dia nak berterima kasih, maka dia pun bagilah aku hadiah makanan. Kan? Jadi atas nak menghargai lah. Dia kata, kau dulu pernah telik aku kan. Kau bagi aku 1, 2, 3, aku beli nombor ekor, betul-betul menang lah. Kau ni memang hebat. Hari ni aku nak belanja kau sebab kau bagi aku nombor yang ong. Contohlah macam tu lah lebih kurang. Jadi dia pun beli makanan, dia bagilah kat hamba lelaki ni. Dan makanan ni lah yang lelaki ni bawa dan berikan kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa yang terjadi kepada Saidina Abu Bakar? Ini kita nak tengok bagaimana seorang yang ada sifat warak, seorang yang menjaga apa yang masuk ke dalam perut dia, semua dia nak tahu, semua dia nak jaga. Kerana apa? Kerana dia ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mendengar cerita tersebut, Abu Bakar kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut dan berusaha memuntahkan kembali apa yang dia makannya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bila makan, alah dah termakan. Lagipun kau tak cakap pun tadi benda dah ada. Tapi tidak kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dia mementingkan apa yang masuk ke dalam badannya hanyalah benda-benda yang tayyib, benda-benda yang halal. Maka dia jolok mulut dia supaya semua benda yang dia makan itu dimuntahkan kembali. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa yang menjaga diri dari hal yang samar, yang belum jelas kata halal dan haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang samar tersebut, maka ia bermakna dia telah terjumus ke dalam perkara yang haram. Kan? Benda yang halal itu jelas, benda yang haram itu jelas, dan di antara halal dan haram ada benda yang syubhah. Syubhah ni pun kita tak nak, apatah lagi benda-benda yang haram. Begitulah Saidina Abu Bakar begitu warak, dia menjaga. Kan dia kata jika apa yang kita makan itu halal dan baik, maka daging yang tumbuh dalam diri kita juga adalah yang baik dan akan memberi kesan kepada perbuatan kita. Namun jika apa yang kita makan itu adalah dari benda yang syubhah, was-was atau haram, maka begitulah juga di sebaliknya. Itu pertama. Yang kedua, kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Apa yang berlaku kepada Imam Syafi'i? Kita tengok bagaimana orang yang faham tentang apa itu benda yang baik dan dia kenal siapa orang yang menjaga halal dan haram dalam memberikan, masukkan sesuatu ke dalam perut ataupun ke dalam badannya. Suatu hari Imam Syafi'i berada di rumah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini adalah tok guru Imam Syafi'i. Dan kedua-duanya adalah imam besar. Itu yang adanya mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Imam Syafi'i ini anak murid kepada Imam Ahmad. Suatu hari Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ini seorang yang cukup warak dan menjaga apa yang masuk ke dalam perutnya. Sehingga kan pada suatu hari diberitakan dalam kampung Imam Ahmad ini
ada kambing yang dicuri. Kan? Lepas dia tahu ada kambing dicuri, lepas tu Imam Ahmad tak makan lagi kambing. Nak beli daging kambing pun dia tak beli. Sebab apa? Dia takut orang yang jual kambing tu adalah daripada hasil yang dicuri. Kemudian sampai dia tanya kepada orang lain, dia kata agak-agak kalau kambing ni dijual berapa lama. Maka dalam tempoh tu dia betul-betul berhati-hati, tak nak beli ataupun tak nak makan daging yang dicuri. Kalaupun sebenarnya dalam hukum tidaklah kisah, kita tak pernah nak tanya, pak cik yang ni kambing ni daripada mana kan? Tapi dia jual, kita beli. Tetapi tidak kepada Imam Ahmad sebab dia begitu berhati-hati dan dia nak tahu benda yang masuk dalam badan dia adalah mesti benda yang halal dan baik. Maka inilah peluang yang diambil oleh Imam Syafi'i. Bila mana berada di rumah Imam Ahmad, kan, Imam Ahmad dia bagi Imam Syafi'i ini makan pada waktu malam. Dekat rumah Imam Ahmad ni ada seorang anak perempuan, anak Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dia selalu cerita pasal Imam Syafi'i ni seorang yang hebat dalam ibadah, seorang yang hebat dalam ilmunya, orang yang begitu bagus akhlaknya kan. Tapi bila mana berada di rumah Imam Ahmad, anak Imam Ahmad ni dia tengok je apa yang berlaku kepada Imam Syafi'i. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i dijamu dengan makan malam. Berada di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i makan dengan makan yang banyak. Macam makan tu makan bersungguh-sungguh. Tak seperti biasa. Kemudian makan tu bertambah-tambah. Kan, kalau orang yang betul-betul alim, orang dia jaga makan, tak adalah makan banyak. Tapi anak Imam Ahmad ni dia tengok Imam Syafi'i ni makan, lahapnya makan. Lepas tu makan bertambah-tambah. Mana yang mak ayah dia kata dia ni seorang yang betul-betul jaga diri kan. Kemudian bila dah makan banyak, lepas tu bila pada waktu malam pula Imam Syafi'i ni bila dah makan dia pun tidak bangun malam. Kan? Jadi anak perempuan Imam Ahmad ni dia tak tidur, dia nak tengok betul tak Imam Syafi'i ni seorang yang bangun malam. Kan? Kemudian lepas makan malam Imam Ahmad pergi ke kamarnya untuk menghidupkan malamnya dengan solat dan berzikir. Sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar boleh melihat apakah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Malam itu Imam Syafi'i berbaring dekat bilik dia yang disediakan sampai waktu subuh. Tak nampak pun dia bangun malam, tak ada pun qiyam kan. Lepas tu puteri Imam Ahmad ni dia rasa hairan. Dia kata bagaimana boleh ayah dia ni mengidolakan, mengatakan Imam Syafi'i ni seorang yang boleh dicontohi, sedangkan pada waktu malam sepanjang malam tidur, sedangkan ayah dia qiyamul lail. Maka benda ni menjadi benda yang terfikir dekat fikiran dia. Dia pun tak puas hati. Dia tanya ayah dia. Bila dah pagi, akhirnya anak Imam Ahmad dia tanya kepada Imam Ahmad. Dia kata, ayah, adakah ini yang dikatakan sebagai role model? Kau nak contohkan orang lelaki ni ke? Dia kata, dia kata pada saat makan malam, dia makan dengan banyak. Makan banyak. Lepas tu bila pergi kat tidur, dia tak bangun pun siang qiyam. Tak ada pun berzikir. Kemudian lepas bila dah bangun tidur, terus dia sembahyang tanpa wuduk. Kan, Imam Syafi'i dia bangun daripada tidur terus dia sembahyang. Anak dia ni tengok, dia ni kenapa tak berwuduk? Ini ke orang yang alim dan faqih yang dikatakan oleh ayah dia? Maka benda ni didengari oleh Imam Syafi'i. Ni yang kita nak sampai dah dekat kisah dia. Kenapa Imam Syafi'i makan banyak? Tiba-tiba percakapan di antara mereka terhenti ketika Imam Syafi'i datang menghampiri mereka. Imam Ahmad pun menyampaikan apa yang ditanyakan oleh putrinya. Jadi Imam Ahmad dah ada depan Imam Syafi'i, dia pun cakap, Syafi'i, ni anak aku, cakap engkau makan banyak, malam tak bangun, kan? Lepas tu dah bangun daripada tidur terus sembahyang, tak ambil wuduk pun. Kemudian Imam Syafi'i pun perjelaskan kenapa yang dia buat benda dan apa yang berlaku sebenarnya. Yang pertama dia kata mengenai halku makan yang bertambah pada jamuan semalam kerana aku tahu makananmu pasti makanan yang halal dan engkau adalah orang yang dermawan dan yang paling mulia. Sebab dia kata, aku tak pergi rumah orang lain, aku tak makan banyak sebab aku tak tahu sumber rezeki dia tu dari mana. Tapi dengan tok guru aku ni, aku tahu apa yang dia hidangkan kepada aku adalah rezeki yang baik, kan? Rezeki yang halal, rezeki yang maksudnya memang orang yang jaga amalan dia. Pastilah, sebab tu inilah peluang aku nak makan banyak, nak makan kenyang. Jadi sebab itulah aku makan betul-betul sebab aku yakin dengan Tuhan yang punya maksudnya rezeki daripada mana orang ni nak ambil. Makanan orang yang dermawan dia kata boleh menjadi ubat dan makanan orang yang kedekut akan melahirkan penyakit, kata Imam Syafi'i.
Kalau kita makan orang yang suka belanja ni, dia boleh jadi ubat. Tapi kalau kita makan orang yang kedekut, kan, orang yang kedekut kalau belanja kita, dia boleh jadi penyakit. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Wallahu ta'alam, apa maksud dia yang sebenar nanti kita kena tengoklah, kan. Maka aku memakannya untuk mengubati sakitku, bukan mengenyangkan perutku. Lalu saat aku berbaring di hadapanku, seolah-olah ada sepuluhan permasalahan fiqah. Imam Syafi'i sebenarnya tak tidur. Dalam dia berbaring tu sebenarnya otak dia fikir, apa masalah ni? Kat mana dalil dia? Dekat mana hadis dia? Itu tidur orang yang alim dengan tidur orang biasa ni tak sama. Kita kalau tidur berkerok, tak sedar apa. Tapi orang alim dia tidur, dalam otak dia fikir, apa soalan anak murid aku tanya tadi? Dalil dia dekat mana? Kitab mana? Hadis mana? Masya Allah, tabarakallah, kan? Maka dia kata, di hadapanku seolah-olah ada puluhan permasalahan fiqah. Maka aku berusaha untuk memecahkannya sepanjang malam. Itulah yang membuatkan aku tidak sempat untuk solat sunat. Dan aku tidak berwuduk saat solat subuh kerana semalam suntuk aku tenggelam memecahkan persoalan fiqah dan tidak tidur sama sekali. Maka wudukku sewaktu solat isyak belum batal. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya Imam Syafi'i itu berbaring, sambil tu otak dia fikir, cari dalil, cari apa semua. Dan bila dia bangun dah azan, terus dia sembahyang sebab dia sebenarnya tak tidur dan air wuduknya tidak terbatal daripada solat isyak. Masya Allah, tabarakallah. Maka kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad kepada putrinya, lihatlah apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun lebih mulia daripada apa yang aku lakukan. Ini sifat tawaduk pula seorang tok guru. Dia kata, anak, kau tengok, orang yang tidur ni lebih baik daripada apa yang aku buat bangun sepanjang malam. Maka dia tak tidur tu lebih baik daripada aku. Nampak tak? Maksudnya dia memuliakan orang lain. Dia tak kata aku ni bagus dan sebagainya. Sentiasa nak memuliakan orang lain dan merendahkan dirinya. Kemudian dia kata, sebagaimana diketahui belajar ilmu agama lebih utama daripada melaksanakan solat sunnah. Itulah dua kisah yang berkaitan dengan rezeki yang baik. Tengok macam mana Imam Syafi'i faham orang yang dapat rezeki yang baik, dia makan sebab dia tahu, kan, tok guru dia seorang yang begitu berhati-hati dalam memberikan sesuatu untuk diberi makan kepada anak dan keluarganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita, Nabi dah sebut akhir zaman manusia dia tak pernah fikir lagi apa yang dia makan. Kan, ada mafhum, bukan hadis, tapi saya ambil daripada mafhum dia, maksudnya lebih kurang akhir zaman nanti orang tak pernah tanya di mana halal, di mana haram. Yang penting matlamat dia tercapai. Tak kisahlah benda tu haram ke, rasuah ke, tipu ke, menipu ke. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, akhir zaman ni orang dah tak takut dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat dekat Malaysia, depan Kaabah pun orang tak takut. Sebab tu siapa yang pergi umrah, pergi haji, kadang-kadang ada grup-grup yang kata, nak cium Hajar Aswad tak? Bayar, rampas duit orang. Ini kerana apa? Kerana nak mencapaikan matlamat dunia yang sementara. Sebab tu sangat-sangat penting tuan-tuan untuk kita mendapatkan rezeki yang baik. Kerana rezeki yang baik inilah yang akan menjadi sebab amalan-amalan kita diterima, kehidupan keluarga kita bahagia, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya ada seorang kawan, tuan-tuan, kawan saya ini sangat genius. Kalau saya sebut mungkin tuan-tuan kenal. Dekat masa belajar di Madinah, dia antara pelajar Malaysia yang top 10 di kuliah hadis. Tak silap saya dia nombor 4. Bila dia buat PhD, dia buat master, master dia tak ada salah, tiada pembetulan. Dan dia punya master je setebal 10 jilid kitab. Yang mana Syekh dekat Riyadh kata kalau master awak ni dah diboleh kira sebagai PhD. Dia buat PhD, PhD dia juga tak ada salah. Kan, tak ada salah dan terus, maksudnya tanpa pembetulan. Seorang yang Masya Allah kalau menghafal Al-Quran dia cair. Dia tak pernah sekolah aliran perdana ni. Ayah dia pindah-pindahkan dia sekolah sana sekolah sini, kemudian dia mendapat kesemangat untuk belajar tu dekat akhir-akhir. SPM dia tak silap saya 7 ke 8A yang pada asalnya tak ada pun aliran perdana, kan. Sekarang pernahlah seorang kawan saya, bukan saya, kawan saya yang sampaikan kepada saya, dia tanya, kau ni cerdik sangat, apa yang kau buat? Kau tengok adik-adik kau pun semua Masya Allah. Dia kata, aku pun tak tahulah, tapi apa yang aku tahu, ayah aku dia tak akan pernah terlibat dengan mana-mana pinjaman dengan bank konvensional yang ada riba. Dia sanggup tidak beli rumah dengan pinjaman, dia kumpul duit dia dan dia akan pastikan apa yang kami makan adalah benda yang baik-baik. Aku rasa itulah antara punca, aku rasa dia kata. Itu pun dia kata, tapi dia kata setahu dia, ayah dia sangat menitik beratkan sumber rezeki yang dia dapat. Kalau kerja 8 jam, 8 jam ayah dia akan buat kerja. Tak ada benda lain. Kan, kadang-kadang kita tak sedar, kita terambil barang-barang dekat pejabat, 8 jam kerja, banyak yang minum kopi, banyak yang sekian, tengok. Jadi
benda-benda begitu kadang-kadang dia akan menyebabkan kita dapat rezeki. Kadang-kadang saya pun sedih kan, dalam bidang sekarang kita tengok kurangnya orang amanah kan. Kadang sedih, kau ni kerja macam mana? Apa yang kau buat? Apa sebenarnya yang kau ajar? Kau buat tak betul kerja kau? Tiap-tiap bulan kau ambil gaji, ini yang kau nak bagi makan anak bini. Sebab tu kadang-kadang kita sedih. Benda ni yang kurang, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah sumber rezeki yang kita nak bagi pada makan. Lepas tu kita duk gaduh, anak kita belajar apa, agama susah nak dapat, apa semua kan. Sebenarnya kita kena tepuk dada tanya kita sendiri. Apa yang kita bagi makan sebagai ketua keluarga? Terutamanya kena tahu. Sebab tu ada dalam satu kisah, dalam bahasa Arab saya baca, sahabiah dulu dan para solehah zaman dulu, bila mana suami mereka nak keluar mencari rezeki, dia akan kata dekat suami dia, kami boleh bersabar dengan lapar, tetapi kami tidak boleh bersabar dengan azab neraka. Maksudnya dia kata, lapar ni kita boleh sabar. Jangan kerana anak-anak lapar, sanggup buat benda-benda yang haram, bawa balik bagi makan, yang mana dia akan menjadi nabata min haramin fannaru aulalahu kan. Maka nerakalah lebih aula. Maka untuk neraka kami tak boleh sabar. Jadi sangat penting kita mencari rezeki yang halal, rezeki yang diberkati, dan kita bagi makan pada keluarga kita benda-benda yang baik kan. Sebab tu Imam Ahmad ada mengatakan, bila mana ditanya kepada, ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah penyembuh kepada penyakit hati? Maka Imam Ahmad kata, penyembuh kepada penyakit hati adalah rezeki yang halal dan baik. Kan? Punca penyakit hati semuanya daripada sumber rezeki yang tak baik. Sebab tu ada hasad dengki, ada rasa tak puas hati, dunia rasa sentiasa tak cukup. Kerana apa? Kerana daripada sumber rezeki yang tak diberkati. Kemudian ada seorang aimah, seorang ulama yang tak disebutkan namanya, tapi dia kata bila mana ada seorang datang untuk diberikan nasihat berkaitan dengan benda-benda yang baik ataupun daripada sumber rezeki yang baik, maka dia bawa orang tu belajar kitab buyuk, kitab perniagaan. Kemudian orang tu kata apa? Aku bukan nak belajar kitab buyuk, kitab perniagaan. Yang aku tanyanya rezeki yang baik. Dia kata, sebenarnya perniagaan ini, belajar kitab perniagaan ni, kau akan tahu daripada sinilah akan datangnya sumber-sumber rezeki yang baik. Kerana dalam perniagaan ni yang banyak helah. Kita tengok zaman umat yang terdahulu, tipu dalam timbangan, dalam perniagaan kan, sehingga dia ditelangkupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riba sebab perniagaan kan, tidak amanah dalam sebab tu dalam hadis Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala suka masjid dan Allah benci pasar. Kerana apa? Dekat pasar lah banyak benda-benda yang pergaulan bebas, penipu, bersumpah palsu. Demi Allah, benda saya ni mustajab, kalau makan orang beli rupanya tak ada apa-apa. Kan nampak tak dekat situ? Jadi sebab tu sangat penting untuk kita tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan buyuk perniagaan. Kalau kita terlibat dengan perniagaan, kita tak nak bila mana kita meniaga ada unsur-unsur gharar yang boleh menzalimi orang, kerana daripada situ ianya boleh jadi rezeki yang kita dapat adalah daripada rezeki yang tidak berkat. Jadi saya rasa sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama jaga diri kita, kita pastikan rezeki yang kita dapat itu adalah daripada sumber yang halal, yang diberkati. Kalau kerja 8 jam, pastikan 8 jam kita bekerja. Kalau kurang, kita top upkan dengan waktu-waktu yang lain. Kan? Kemudian, satu lagi, saya ada satu amalan yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Seorang ni cikgu, dia cikgu. Dia kerja lama, sampailah dia habis jadi guru besar. Bila dia pencen, dia kata, saya tak tenang selagi mana saya tidak menginfakkan sesuatu. Maka dia keluarkan duit, beli sesuatu, dia wakafkan dekat sekolah. Dengan niat dia kata, apa yang pernah saya terpakai, apa masa yang pernah saya terkurang, mudah-mudahan saya infakkan sesuatu dekat sekolah. Dia beli air, water cooler, kemudian dia beli mesin photostat. Dia kata selagi itu yang ada, mudah-mudahan dia jadi top up kepada benda-benda yang kurang ketika mana saya mengajar dulu. Ini orang yang warak dan orang yang jaga diri untuk pastikan supaya apa yang dia dapat adalah benda yang Allah SWT redha. Ingat tuan-tuan, benda yang sedikit kalau berkat, maka itu adalah lebih penting daripada banyak tetapi tidak ada keberkatan, maka banyak benda tak akan settle dalam hidup kita. Jadi segala yang baik daripada Allah dan segala yang lemah itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf kepada Allah atas segala silap-silap saya. Mungkin ada penyampaian yang tak betul.
kan, mungkin ada benda yang terkurang, maka mudah-mudahan Allah mengampuni diri saya dan kita semua. Sebelum akhirnya saya ingatkan tuan-tuan, kita berada lagi 2 bulan untuk menghampiri Ramadan, maka berdoalah banyak-banyak. Para alim ulama dulu, orang-orang soleh dulu begitu gembira dah. Mereka akan sentiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan Ramadan yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan Allah mengurniakan kita rezeki yang berkat lagi baik, insya-Allah. Jadi sekadar itu saya serahkan semula kepada Tuan Amir selaku moderator. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian tazkirah tadi. Saya pun sempat tadi Google hadis-hadis yang Ustaz share tadi. Dapatlah saya dengar kisah-kisah tadi tu. Pasal tu rupanya memang ada. Dia adalah orang berkongsi dalam website kan. Even dalam Mufti punya website pun ada juga hadis-hadis tu ada, maksudnya orang kata sahih lah, kan Ustaz kongsikan tadi. Lepas tu ada persoalan juga daripada orang yang bertanya ni. Dia kata macam Ustaz ada sebut tadi pasal pinjaman bank tadi kan. Sebab kalau kita tahu pinjaman bank kita ada Islamic bank dan juga konvensional punya bank lah. Okay, memang kita sebagai orang Islam, kita kalau nak beli rumah, nak beli cash memang tak mampulah. Even nak beli kereta cash pun tak mampu. Dan kita digalakkan menggunakan Islamic banking. Okay, jadi persoalannya ada yang berkata macam tadi sebut tadi kan, yang sahabat tadi tu ayah dia sanggup tak buat pinjaman apa langsung. Adakah buat pinjaman dengan Islamic banking ni adalah salah satu riba? Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dalam Al-Quran dia ada ayat Quran dia kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya sekiranya kamu tak tahu suatu benda. Sekarang ni kita dah ada dulu mungkin kita tak boleh nak elak sebab kita tak ada Islamic banking kan. Kita tidak ada kewangan Islam, tapi sekarang kita dah ada. Dan dalam kewangan Islam ni dia ada dah ahli-ahli dia, yang mana kita ketahui panel syariah dia, panel syariah dia. Maka mereka ini yang bertanggungjawab dalam memberikan fatwa, mereka ini yang bertanggungjawab memberikan sesuatu. Maka kita sebagai orang awam kena berpegang kepada apa yang mereka katakan. Sebab tu, dan benda tu bukan satu benda yang mudah. Kalau mereka melakukan sesuatu benda dan mereka tahu benda tu haram tetapi mereka tutup, maka kita dah terlepas, kita serahkan kepada mereka. Sebab tu benda dalam memberikan fatwa ini bukan satu benda yang mudah. Dia akan terkait bukan sahaja di dunia tetapi di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai orang awam, maka kita serahkan benda tu. Oh, dia kata benda ni dah ada lambang JAKIM, dah kata halal. Kan? Paling kurang itu paling penting. Kita tengok dulu halal. Kalau orang nak kata benda tu, tapi kita yakin, oh JAKIM dia dah ada ahli dia. Kalau mereka tak buat kerja, maka mereka akan bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan perbankan Islam. Kalau ada riba dan sebagainya, mereka cuba sembunyikan yang kita tak tahu. Maka kita bila kata itu dah ada Islamic, dah ada dah panel syariah dia, maka mereka lah yang bertanggungjawab dalam memberikan fatwa kepada kita dan kita lepas kepada mereka. Sebab kita tak tahu, kita tak berada dalam tu. Maka sebenarnya mereka lah yang bertanggungjawab. Dan menjadi tanggungjawab kita untuk mencari sesuatu benda yang selamat untuk diri kita. Sebab tu saya sedih sebenarnya bila mana kita tengok sekarang ni kan, kita dah ada KWSP, akaun Islamic account dengan yang patuh syariah dengan tak patuh syariah. Umat Islam 84.2% masih lagi belum pindahkan akaun mereka belum tukar kepada yang patuh syar'i kan. Maka itu tepuk dada tanya iman kan. Kadang-kadang orang kata ambil tengok yang syar'i pun sama je, lebih kurang bahkan lebih tinggi. Saya suka satu contoh yang diberikan yang saya dengar dalam radio IKIM. Dia kata apa? Dia kata okey, kalau dalam bab makan dibawa dekat kita seekor ayam. Seekor ayam ni disembelih elok dengan rukun-rukun dia. Baca basmalah, sembelih, dan seekor lagi ayam yang telah siap disiang. Dua-dua ni dah siap disiang. Seekor ni dah disembelih dengan sembelih yang syar'i. Dan seekor lagi ayam yang mati tengah jalan. Dia langgar, tak sempat nak sembelih, mati-mati, lepas tu kena langgar tu terus mati kan. Kemudian tak disembelih. Kemudian bila dah dibasuh, letak dalam mesin tu, dua-dua togel macam tu kan. Okey, dia tanya dekat kita. Okey, yang ni ayam yang disembelih secara syar'i, yang ni ayam yang mati tepi jalan. Mana yang kita pilih? Pastilah kita sebagai orang Islam kita ambil yang syar'i. Kenapa? Sebab kita nak yang halal yang baik. Tetapi kenapa dalam kewangan kita tak nak macam tu? Betul.
Kenapa kita masih nak ambil? Seolah-olah kita mengambil benda yang haram. Betul. Kan? Dalam bab makan, penting. Saya nak kena ambil benda yang syar'i. Yang ni yang kena sembelih, cukup potong. Tapi dalam bab kewangan, kita macam-macam alasan. Ambil yang syar'i pun tinggi dan sebagainya. Kalau sekalipun orang jual ayam yang syar'i tu mahal, ayam yang mati tepi jalan tu murah, kita pasti tak akan ambil yang murah tu. Betul? Sebab dia tak syar'i. Ataupun orang bagi percuma pun kita tak akan ambil. Kalau ambil pun bagi makan kucing. Itu pun kadang-kadang kita tak sanggup nak ambil. Kita akan rasa jijik. Tapi kenapa dalam bab-bab macam ni kita boleh persoalkan. Jadi itu semua di dalam. Tepuk dada, tanya iman. Wallahu alam. Okey, terima kasih Ustaz. Sebab betul lah. Sebab kalau nak tukar kepada patuh syariah yang KWSP tu mudah je. Pergi kat dia punya office tu, dia akan bagi tahu je. Isi borang semua senang je. Pakai apps handphone dia. Saya pun buat awal-awal masa tu, tapi itulah sebab ada kawan yang cakap kan, kalau kau tukar pada patuh syariah ni, kau punya dividen tak tinggi. Kurang. Ya, betul. Dia persoalan je kat situ kan. Jadi tu kata Ustaz katalah, kau nak untung di dunia ke nak untung di akhirat kan. Kan analogi dia mudah macam saya kata tadi, ayam, kalau ayam tak sembelih kenapa kita tak nak? Walaupun kadang-kadang bagi percuma, kita tetap mahal pun tak apalah, yang penting sembelih sebab kita nampak. Tapi kenapa dalam kewangan macam tu kita kata yang Islam ni lagi tinggi lah, apalah macam-macam kan. Ya, betul. Even kalau macam dari segi takaful dengan insurans pun, kalau kita tengok insurans murah aja bulan-bulan, takaful mahal. Jadi tapi sebenarnya kalau kita faham konsep takaful tu, sebenarnya bagus untuk Islam lah. Tapi orang lebih prefer ambil insurans sebab bayar murah. Saya nak kongsi sikit berkaitan dengan takaful ni. Boleh. Cikgu yang sama, tuan-tuan yang saya cerita tadi, yang bila dia pencen, dia wakafkan mesin photostat dekat sekolah, dia juga dia ada ambil satu insurans, dan dia tak tahu yang insurans tu bukan insurans Islamik. Maksudnya yang konvensional. Bila dia dah tahu, kemudian dia tanya saya, dia kata, macam mana ya Ustaz? Dia kata, saya dah ambil insurans yang ni, dan saya dah pernah buat dah pembedahan lutut, dia katakan dengan ni. Jadi kalau saya berhentikan yang insurans ni, jadi nanti kalau saya ambil takaful yang baru, dia tak akan cover dah untuk lutut sebab saya dah pernah ada. Jadi dia kata pernah operate, dia katakan. Jadi saya tak tahulah, tapi dia cerita macam itulah. Dia kata sedangkan saya perlu lagi operate lutut lepas ni. Jadi saya teringat, saya pun tak bagus. Tapi saya bila orang bertanya, kita kena wajib bagi nasihat. Saya kata apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan sesuatu yang baik kepada kita. Jadi bila dia pegang tu, dia kata okeylah Ustaz, saya akan tinggalkan insurans yang konvensional, saya akan tutup, saya akan tukarkan kepada yang Islamik, dan insya-Allah dia kata saya yakin Allah SWT akan bantu saya. Demi Allah tuan-tuan, baru ni Allah permudahkan dia dan dia pergi, dia tukar kepada takaful biasa kan, maksud takaful yang Islamik ni, dia tinggalkan insurans yang konvensional, kemudian dia ditakdirkan untuk buat operate, dan dia selesai dah buat operate pada satu hospital yang biasa, hospital kerajaan dia, dan dipermudahkan segala urusan dia. Betul, dia bila macam tu dia telefon saya, dia kata, Ustaz, demi Allah Ustaz, Allah mudahkan saya. Dulu saya risau, macam mana lutut saya tak ada ni, tapi hari ni Allah bagi mudahkan saya dah boleh ni, tak perlu lagi dengan yang lama. Dia kata alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya. Tengok tuan-tuan, dia tinggalkan kerana Allah SWT tak akan biarkan dia, Allah gantikan kan. Jadi bila dengar macam tu, saya kata aku cerita kat orang, takkan aku tak yakin. Jadi menyebabkan saya sendiri tertazkirah lah. Aku kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Betul. Okey, lagi satu ada soalan tadi bab makan sumber daripada non-Muslim. Macam kita tahu kan, macam ayam kan, macam sekarang isu ayam kan, dia dimonopoli oleh orang non-Muslim lah, orang Chinese lah kan. Jadi tapi bila ayam tu dibela, okey, tapi bila nak disembelih apa semua, tukang sembelih apa semua, halal jakim dah sahkan lah. Okey, jadi bila sampai dekat kita nak beli ni, kita tak adalah nak tanya ayam ni daripada ladang mana kan. Jadi macam mana Ustaz dari segi tu, sebab ada yang bertanya kan, kita beli sumber daripada non-Muslim tu. Sebenarnya secara hukum syar'i, dia tidak menjadi kesalahan untuk kita bermuamalah dengan orang yang bukan Islam. Sebab Nabi SAW ketika mana hayat dia, Nabi bermuamalah, berjual beli dengan orang Yahudi. Hatta baju Nabi bagi hutang kan, baju besi Nabi gadaikan. Maksudnya dalam segi hukum, berjual beli dengan orang bukan Islam
tidak ada halangan daripada agama kita. Tetapi memastikan benda yang kita dapat itu mematuhi syarak itu sangat penting. Contohnya kalau sekalipun dia diternak dan dibela oleh orang yang bukan Islam, ketika mana penyembelihannya itu mestilah daripada orang Islam. Maksudnya dia ada syarat dia, maksudnya dengan menyebut nama Allah, kemudian dia pastikan dua dia punya urat tu terputus. Tapi kalau penyembelihannya juga dilakukan oleh orang yang bukan Islam, maka itu haramlah. Sebab tu kalau macam kita tengok CS ke mana-mana, hatta Lotus ke dan sebagainya kan, memanglah ayam tu daripada pembekal yang bukan Islam, tetapi penyembelihannya mesti daripada orang Islam. Sebab kadang-kadang dia, sebab halal jakim dia kena check kan dekat pusat penyembelihan tu kan. Tapi kalau kata ada penipuan, maka kita dah terangkat. Tapi kalau untuk kita lebih berhati-hati, itu adalah lebih baik. Okay, untuk kita pastikanlah. Dia konsep dia sama jugalah macam kita guna teknologi macam Zoom, kita tengok Facebook, WhatsApp ni semua company yang buat ni semua orang Yahudi kan yang buat kan, tapi kita menggunakan dia manfaat kepada kita untuk sebarkan ajaran Islam, jadi tak ada masalah lah kiranya. Okay. Setakat itu saja. Saya tengok ada lagi tak soalan. Buat kerana Allah. Okey, bagi cari info. Jadi yang penting kalau rasa was-was, kita tinggalkan sahaja kan. Kalau contoh mungkin dari kita contohlah kami cakap pasar kan. Kalau kita tengok macam was-was dia orang menjual ni pun, kita elakkan untuk membelilah, kita beli dekat tempat lain. Tapi dekat sini kalau penyembelihan itu dilakukan oleh ahli kitab, orang Kristian dan orang Yahudi, kita boleh makan. Sebab orang Yahudi dan orang Kristian ketika mana mereka menyembelih binatang, mereka akan menyebut Bismillah dengan nama Allah. Dan penyembelihan mereka sama dengan penyembelihan kita. Tetapi kalau ayam tersebut disembelih oleh orang yang menyembah selain daripada Allah, iaitu orang-orang yang menyembah patung, Buddha dan sebagainya, ataupun orang Hindu, maka ketika itu tak boleh. Sebab saya pernah hidup di Mesir. Dekat Mesir ni orang-orang Arab kita bukan tahu yang mana Islam yang mana bukan Islam, dan kita pelajar baru masa tu, kita datang pergi ke kedai kat Mesir ni, dia jual ayam hidup, dia letak dekat depan kedai. Lepas tu kita pilih ayam yang hidup tu, dia timbang, kemudian baru dia sembelih. Jadi kami ni pelajar baru tak tahu yang mana kedai orang Islam, yang mana bukan Islam. Kemudian bila mana pergi satu kedai ni, dia ambil ayam tu, kemudian dia sembelih, depan kita dia baca Bismillah. Kita pun tengok dia baca kuat kan, Bismillah, kemudian sembelih, ayam tu dia lepaskan sekejap, dah mati, dia pun proses, dia bagi kita. Lepas tu bila kita nak bayar, masuk dalam kedai tu, tiba-tiba tengok rupanya ada patung Jesus kat situ kan. Ya betul. Jadi baru kita tahu ulama Kristian kan. Lepas tu bila kita balik tanya, rupanya kalau penyembelihan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, maka ketika mana dia sembelih itu dia menyebut nama Allah, maka boleh kita makan binatang sembelihan dia. Tapi kalau dia sebut dengan nama Jesus, itu tak boleh lah. Tapi macam saya masa makan tu memang dia sembelih Bismillah. Bahkan kawan saya ada seorang duduk di UK dan berkawan dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi dia ni lebih bersih daripada orang Islam dalam cara pengendalian makanan dia. Okey. Maksudnya dia lagi strict lah lagi. Lagi strict, dan mereka sebab tu mereka makan, dalam bab makan ni mereka begitu jaga. Kan, dan dia jaranglah nak makan benda-benda yang kadang-kadang benda yang fast food ni pun dia tak makan. Kadang-kadang yang Yahudi yang betul pegang pada agama lah. Ni kawan saya dengar daripada kawan saya sendirilah, yang dia ada kawan seorang Yahudi. Bahkan bila solat pun mereka tukar-tukar. Kau jaga beg aku solat dulu, cari Islam. Lepas tu dia jaga beg dia nak sembahyang cara Yahudi lah kan. Tapi maksudnya dia boleh bermuamalah macam itulah. Macam mana Wallahualam. Okey. Jadi terima kasih Ustaz. Saya pun baru dengar juga pasal Yahudi ni. Okey, setakat itu saja kot rasanya soalan yang penting. Yang tadilah ada, kalau ada logo halal tu kita yakinlah dengan logo halal, insya-Allah. Okey, setakat itu saja perkongsian pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi hadir pada malam ni. Tazkirah kita pendek, tapi bila ada soal jawab, sesi soal jawab ni sangat
menarik lah, barulah kita nampak kan. Okay. Barakallahu fiik. Persoalan-persoalan yang mungkin tertanya-tanya kan, kalau ditanya pada saya mungkin saya tak dapat nak jawab. Jadi bila ada ustaz yang boleh membantu kan, jadi rasanya kalau kita kalau macam untuk saya lah, saya sarankan kan, kalau nak check, nak confirm ke apa-apa sahaja, boleh check dekat, macam saya check dekat ni kan, Mufti Wilayah Persekutuan.gov.my ni ada banyak sangat fatwa dekat dalam ni. Contoh berkaitan dengan, ada sebut tadi pasal perbankan Islam, ada cerita pasal kad kredit. Kad kredit pun ada Islamic, ada konvensional, ada takaful tadi saya Google tadi. Oh banyak, semua sebenarnya telah ada dekat dalam website sebab okay, ahli-ahli fatwa lah. Kan? Dia berkaitan dengan makanan Yahudi dan Nasrani tu pun boleh check. Kalau kata ragu-ragu dengan apa yang saya beritahu, boleh tengok fatwa-fatwa yang ada lah berkaitan dengan penyembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani. Betul. Terima kasih. Mudahnya sekarang adanya teknologi seperti ni, kita boleh confirmkan balik menggunakan website ni lah, sebab kalau dekat Mufti punya ni memang dah dijaga lah. Lebih mudah untuk kita refer. Okay, terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada rezeki lagi, kita boleh panggil Ustaz lagi lah. Terima kasih jemput saya, harap tak jemu. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada Ustazah Mushidah yang arrangekan Ustaz untuk malam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Saya mundur diri ya. Terima kasih. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.